Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan penggunaan conditional formatting di dalam Google Sheet. Okey, macam mana conditional formatting ini berfungsi? Sebagai contoh, dalam satu petak ni kita nak letakkan nombor ataupun apa sahaja perkataan atau jumlah yang kita nak, dan petak tu akan bertukar secara auto. Jadi contohnya kita nak letak harga ataupun jumlah yang maksimum, kita nak jadikan warna merah. Dia terus akan jadi auto. Contoh kita letak nombor 50, kita nak bila apa-apa sahaja jumlah yang ada dalam banyak-banyak jumlah ni, bila dia dapat sahaja nombor 50, dia akan jadi merah. Ataupun bila dia jadi 60, dia akan jadi hijau. Ataupun apabila dia nak 40, kita nak dia akan bertukar jadi biru ke. Okey, macam tu. Itu adalah fungsi conditional formatting. Okey, baik. Jadi saya ingin kongsikan apa yang saya buat sekiranya saya buat perekodan untuk PDPR bagi murid-murid yang melaksanakan PDPR dalam kelas saya. Saya mensasarkan dalam kelas saya murid yang menyertai PDPR adalah 50%, sebab sekolah saya agak di dalam kampung. Jadi maknanya untuk akses kepada internet tu agak susah. Tapi kita ambil konsep kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi saya mensasarkan 50% daripada murid-murid saya ni dapat join PDPR saya. Online, offline itu isu lain. Sekarang ni apa yang kita nak adalah yang menyertai PDPR kita. Okey, sebagai contoh saya letak kat sini adalah murid. Okey, murid. Okey, sebelah sini adalah tarikh. Contoh 1/4. Okey, ni 2/4. Okey, murid kita ambil lah contoh murid 1, murid 2, murid 3. Kita ambil contoh 10 murid. Ringkas saja. Okey, kita ambil contoh 10 murid. 10 murid. Okey, kat bawah ni kita letak jumlah. Okey, jumlah. Okey, kita besarkan sikit jumlah ni. Okey, baik. Okey, dan kita buat petak. Okey. Sedangkan hari persekolahan ada banyak lagi, bukan 2 hari je. Tapi saya ingin contohkan, buat contoh macam mana kita nak guna conditional formatting ni sebagai dari segi visualnya, kita dapat membezakan murid yang menyertai dan murid yang tidak menyertai, ataupun bilangan pelajar yang melebihi bilangan objektif yang kita nak. Okey, baik. Okey, baik. Kalau saya sendiri, pendapat peribadi saya suka meletakkan 1 adalah hadir. Okey, manakala kosong adalah tidak hadir. Okey, ini adalah formula yang saya mudah buat untuk saya letakkan agar mudah untuk saya kira nanti. Untuk kira jumlah murid yang buat nanti. Sebab kalau saya tanda right, saya kena kira sendiri. Berapa right, ada 1 right, 2 right, 3 right. Jadi kalau macam kita tak 1 ni, mudah untuk formula dia jumlahkan semua sekali nanti. Okey, baik. Contoh 1/4 kan. Okey, 1/4. Okey, hadir tidak hadir. Okey, murid 1 ni dia hadir. Lepas tu murid 2 hadir, murid 3 tak hadir, murid 4 hadir, murid 5 tak hadir, murid 6 hadir, murid 7 hadir, murid 8 hadir, murid 9 tak hadir, murid 10 hadir. Okey, baik. Jadi, kalau kita nak bilang satu demi satu ni, susahlah. Okey, macam mana? Kita tengok di petak jumlah ni, kita letak sama dengan. Okey, dia akan terus jadi macam tu. Okey, sama dengan kita letak sum. Maknanya tambah. Buka kurungan. Daripada mana kita nak tambah? Okey, petak ni. Daripada murid 1 lah. Petak ni sampailah ke sini. Okey, tutup kurungan. Okey, enter. Okey, maknanya 7. Maknanya 7 murid yang menyertai PDPR pada 1/4. Okey, jadi kita nak 50%. Okey, 50%. Mana persen? Okey, 50% murid kita nak dia jadi hijau. Okey, hijau. Maknanya kalau bawah 50%, dia akan jadi merah. Okey, maknanya lebih 50%. Lebih 50% kita letak tanda ni. Okey.
Jadi maknanya kalau kurang 50%, kita letak jadi merah. Okey, macam tu. Okey. Ini adalah apa yang saya buat je lah. Kalau cikgu ada cara sendiri, itu bebaslah. Jadi ini adalah cara yang saya buat untuk saya kena pasti bilangan murid yang capai objektif perjalanan PDPR saya pada hari semasa. Okey, baik. Jadi 7. Maknanya 50%. Macam mana kita nak kalaulah 7 hari bulan pula dah. Kalaulah lebih daripada 50% ni, dia nak jadi hijau. Okey, baik. Jadi, kalau 10, 50% berapa? 5. Okey, kita klik kat sini, kita pergi ke format, kita pergi ke conditional formatting. Okey, dia akan keluar kat sini. Okey, apply to range. Okey, kita nak petak mana? Maknanya kita nak petak ni kan. Okey, petak ni 7. Okey, betul lah. Petak ni 7 pula lah. Kita ambil ni, select range. Kalau dia tak detect lagi lah. Jadi kalau dia dah detect, select data range, kita klik je. Maknanya E14. Okey, dah betul lah. Okey, nice. Lepas tu, kita nak format cells if. Okay, kita letak jumlah. Kita pergi kat sini. Okay, greater than. Okay, greater than maknanya dia lebih daripada. Greater than or equal to. Lebih ataupun sama. Maknanya kita nak lebih separuh. Jadi kita ambil 50%, 5 ataupun lebih. Jadi greater than or equal to. Value of formula. Greater daripada berapa ataupun equal daripada berapa. Okay, kita letak 5. Jadi color, kita nak dia jadi warna apa? Warna hijau. Okey, sekarang dia dah jadi warna hijau. Okey, ada lagi? Kita ada dah. Okey, done. Okey, done. Jadi apa akan jadi kalau macam dia kurang daripada 5%? Kurang daripada 50%. Okey, contoh yang nombor 7 ni tak hadir. 6, nombor 8 tak hadir. Okey, tak hadir. Okey, nombor 4 pun tak hadir juga. Okey, maknanya dia tak detect apa-apa. Okey, yang tu kita pergi ke sini, add another rule. Okey, kolom yang sama, E14. Okey, format rules, kita ambil, kita scroll ke bawah, kita ambil less than or equal to. Sebab kalau kita ambil less than, dia akan jadi warna putih juga macam tadi. Kita nak less than or equal to. Kita nak nombor tu ataupun lebih kurang daripada dia berapa? 5, dah lebih separuh dah. Maknanya kita ambil 4. Maknanya kalau nombor kat situ 4 ke bawah, maknanya kurang daripada 4 atau kurang lagi, murid yang menyetik PDPR kita nak jadi warna apa? Merah. Warna merah. Okay, done. Okey, kecil sangat kan? Okey, tak apa, kita besarkan. Okey, bold. Kita besarkan. Contoh kita ambil 24. Okey, 4. Macam tu. Okey, jadi kita pergi ke asal balik. Okey, nombor 4 ni, murid 4 ni hadir. Okay. Bila 5, dia dah lebih dah. 8 tadi pun hadir. Okay, nombor 9 pun hadir tadi. Okay, macam tu. Okay, jadi takkanlah formula ni kita nak buat balik daripada A balik ke 2 hari bulan 4 ni. Tak payah. Okay, kita cuma letak kat sini, klik kat situ. Nampak kan? Bila sampai warna tanda macam ni, kita tekan, kita tarik je ke tepi. Okay, tarik. Kat situ. Jadi maknanya kat sini pun dia guna formula yang sama. Okey, jadi jumlah. Okey, 1. Ni hadir, ni hadir, yang ni hadir, yang ni hadir. Maknanya 4 orang. Jadi 4 orang yang hadir pada 2 bulan 4. Okey, baik. Kalau ada hari lain lagi yang cikgu buat, maknanya just tarik je. Maknanya dia akan terus tambah yang atas-atas tu. Macam tu. Okey, jadi maknanya mudahlah secara visualnya. Setelah bulan 4, berapa murid yang hadir? 7 orang murid. Jadi maknanya dah capai objektif lebih daripada separuh. 2 bulan 4, berapa orang murid yang hadir PDPR? 4 orang. Maknanya tak capai 50%. Kita kena buat penambahbaikan lah untuk hari selepas tu. Okey, jadi itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.